Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Christina Donali Abdullah di dalam rancangan Bual R&D TVS. Biodiversity, kepelbagaian kehidupan merangkumi flora dan fauna, ianya merangkumi ekosistem termasuk hidupan laut. Tajuk kita pada hari ini iaitu pengetahuan tradisional sumber baharu terhadap ekonomi di Sarawak. Bersama saya Dr. Noreha Mahidi, Pegawai Penyelidik Sarawak Biodiversity Centre. Selamat datang Dr. Noreha. Terima kasih kerana sudi hadir ke Temu Bual R&D pada hari ini. Okay, terima kasih juga di atas jemputan untuk hadir ke Bual Bicara R&D pada kali ini. Kemungkinan sedikit sebanyak latar belakang Dr. Noreha di dalam bidang biodiversity itu sendiri. Okey, untuk bahagian pendidikan latar belakang saya memang banyak terlibat dalam biodiversity and that, pada peringkat sarjana muda iaitu bachelor, saya mengambil program sains dan pengurusan sumber tumbuhan di mana di situ saya belajar banyak mengenai tumbuhan yang boleh dieksploitasi untuk nanti digunakan dalam aplikasi industri sama ada dalam bidang pharmaceutical ataupun cosmetics. Selepas tu saya juga melanjutkan pelajaran terus ke peringkat sarjana atau lebih dikenali sebagai master dalam bidang mycology. Mycology ni kalau bahasa mudah dia, kita panggil dia kulat lah. And then saya mengkaji berkaitan dengan kulat yang terdapat di Sarawak yang dapat mengurai selulosis dan lignin yang boleh diaplikasikan dalam penghasilan kertas. And then selepas tu saya melanjutkan pelajaran dalam peringkat yang lebih tinggi iaitu di PhD. Selepas beberapa tahun saya bertugas di SBC, saya mendapat latihan dalam perkhidmatan and then saya ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat PhD di Swinburne University Technology Sarawak yang mana saya juga dalam terlibat dalam kajian mycology yang mana banyak terlibat mengkaji berkaitan dengan kulat yang menghasilkan bau yang boleh digunakan dalam bidang pertanian, pengkomersialan pertanian. Okay. SBC itu sendiri kemungkinan ramai yang tidak tahu ya, Sarawak Biodiversity Centre. Apakah objektif penubuhan center ini ya Doktor? Okey, ya memang banyak juga publik yang tak berapa tahu sangat di mana lokasi SBC, apa peranan SBC. Okey, di sini saya ingin memberitahu Sarawak Biodiversity merupakan badan berkanun, salah satu badan berkanun di bawah Kerajaan Negeri Sarawak. Kita di bawah Kementerian Pendidikan, Sains dan Sains, Teknologi dan Research ataupun nama pendek dia MESTER. And then kita ditubuhkan pada tahun 1998 di mana fungsi awal kita adalah untuk menjalankan inventory tumbuhan yang berada di Sarawak, especially untuk biodiversity juga, dan tidak termaktub hanya kepada tumbuhan, mungkin haiwan juga nanti. Ini kita akan memperluaskan skop tersebut dan juga kita regulate research yang ada di Sarawak. So setiap researcher yang nak datang di Sarawak buat kajian, so dia perlu mendapatkan permit terlebih dahulu bagi membolehkan mereka menjalankan kajian di Sarawak. Kemudian pada tahun 2003, so ordinance telah diubah supaya ditambah baik. So kita diberi mandat untuk menjalankan kajian dan penyelidikan berkaitan biodiversity di Sarawak bagi supaya kita boleh apa orang cakap eksploitasi kegunaan dia untuk banyak kepada sumbangan kepada bioekonomi later kemudian. Okey, sudah lebih kurang 22 tahun Sarawak Diversity Centre ini ya. Mesti banyak penyelidikan telah pun dibuat di sana. Apakah penyelidikan yang sekarang ni yang sedang dibuat dalam konteks biodiversity itu sendiri? Berkaitan dengan penyelidikan yang kita jalankan di Sarawak Biodiversity, kita ada dua kumpulan yang utama yang menjalankan penyelidikan di sana. Satu adalah kumpulan Traditional Knowledge Documentation, di mana kumpulan ni yang akan pergi ke kampung-kampung di seluruh Sarawak. Mereka menjalankan dokumentasi tumbuhan berguna di seluruh Sarawak. Yang ini adalah apa yang kita panggil adalah langkah pertama di dalam bidang penyelidikan, di mana kumpulan ni yang akan pergi, yang akan dapat tahu apa tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat di Sarawak
sama ada untuk dari segi perubatan, untuk makanan ataupun yang boleh kita explore more untuk bahagian tu. Ini tumbuhan ni nanti akan dibawa balik ke Sarawak Biodiversity Centre di mana kita terdapat 6 makmal utama di sana. And then kajian-kajian dijalankan adalah untuk kita lihat apa yang kita boleh explore daripada sana, daripada tumbuhan yang telah digunakan. Salah satu tujuan utama kenapa kita pentingnya untuk mendokumentasi tumbuhan ni untuk pengetahuan tradisional ni. Ini adalah satu signal yang pertama di dalam kajian bahawa tumbuhan tu tidak memberi impact yang tidak baik kepada manusia sebab mereka sudah consume, mereka sudah makan benda tu generasi ke generasi. Daripada situ kita dapat tahu yang tumbuhan ni memang boleh digunakan ataupun dijalankan kajian lanjut sama ada untuk bidang perubatan kemudian ataupun untuk functional food yang kita panggil untuk supplement food, yang kita panggil supplement. Kajian-kajian yang kita jalankan ini kebanyakannya menjurus kepada untuk kegunaan pharmaceutical, terutama kita di dalam kita ada di pecahan makmal-makmal tertentu yang mana mereka ini yang akan menyokong kajian lanjut untuk kegunaan tumbuhan yang ada. So sebagai contoh yang kita tengok atas meja kita sekarang, so kita ada lead Sara. Lead Sara ni adalah hasil kajian daripada bermulanya daripada penyelidikan ataupun pendokumentasian tumbuhan. And then daripada tumbuhan ni masyarakat etnik di Bario, di kawasan Bario, mereka menggunakan tumbuhan yang dipanggil Litsara ni sebagai sumber untuk mereka letak makanan and then sebagai perisai. And then pada masa yang sama tumbuhan ini menghasilkan bau yang agak bagus yang agak wangi. And then so kita bawa balik and then kita extract keluar dia punya minyak and then kita kaji apakah kandungan minyak yang ada kat dalam. And then so ternyata yang minyak yang terhasil di sini dia ada mengandungi antimicrobial. So daripada situ kita dapat explore lebih banyak supaya kita dapat menghasilkan range produk yang lebih banyak, sama ada nanti untuk hand sanitizer, kita untuk shampoo, sebab dia ada kandungan kimia yang kita kaji di situ yang boleh kita hasilkan produk. Produk yang kita hasilkan ni nanti yang ini adalah disebabkan kerjasama dengan komuniti yang ada di Sarawak. So hasil daripada kajian ni kita boleh bawa balik what we call keuntungan ekonomi dia, and then memberi impact balik kepada komuniti yang terlibat. Okey, banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh SBC ya, untuk kita boleh mengatakan bahawa produk-produk ini adalah begitu baik sekali untuk kepada masyarakat dan juga kepada bahagian penyelidikan itu sendiri. Dengan itu kita boleh mengatakan bahawa produk-produk yang dikeluarkan oleh SBC adalah merupakan dapat menjadikan satu impak kepada sosioekonomi Sarawak itu sendiri. Betul? Ya. Dr. Noreha? Ya. Okey, dengan itu kita ingin berehat seketika. Kita kembali lagi di dalam rancangan Bual R&D bersama kita pada hari ini tetamu Dr. Noreha Mahidi daripada Sarawak Biodiversity Centre. Kita teruskan dengan kita punya perbincangan tadi ya Doktor, berkenaan dengan produk yang telah pun kita explainkan tadi oleh Doktor, dan juga apakah penglibatan komuniti di dalam bidang biodiversity itu. Di dalam penglibatan komuniti dalam biodiversity ni dia banyak, dia menyumbang yang penyumbang utama di dalam dalam penyelidikan dan pembangunan yang ada di SBC. So terutama sekali apabila kita start ditubuhkan, and then yang proses pendokumentasian tumbuhan ni tidak dapat dijalankan jika tidak ada kerjasama daripada pihak komuniti di Sarawak. So dalam bidang penyelidikan dan pembangunan kita semestinya perlukan bahan mentah untuk tumbuhan ni lebih banyak. So kebanyakan tumbuhan yang kita kaji adalah tumbuhan yang kita perolehi daripada komuniti tadi. So salah satu cara ataupun kita nak memberi return dalam penglibatan mereka di dalam penyelidikan dan pembangunan yang kita ada adalah
kita bekerjasama dengan pihak komuniti supaya mereka dapat menanam tumbuhan tersebut. So ini menjual balik kepada SBC supaya kita dapat menjalankan kajian lanjut ini berkaitan dengan tumbuhan ini supaya kita dapat tengok apakah potensi lain tumbuhan tersebut dan tidak hanya kepada yang kita panggil kalau produk ni kita panggil low hanging fruit yang memberi return dalam jangka masa yang pendek, tapi kita mempunyai satu aim yang lebih tinggi di mana kita nak menghasilkan nanti kita nak produce ubat sendiri daripada Sarawak ataupun ubat yang kanser sekarang kita dah ada Silvestrol dan Epsilvestrol and then salah satu compound yang terdapat daripada tumbuhan yang ada di Sarawak yang mana compound bahan kimia ni dia mempunyai potensi untuk di-develop untuk dalam bidang pharmaceutical kemudian. And then ini semua kita perlukan komitmen yang sangat tinggi bersama dengan pihak komuniti di Sarawak ini supaya mereka dapat membekalkan tumbuhan kepada kita. And then ini dapat meningkatkan taraf hidup mereka kalau benda ni berterusan dan ini menghasilkan satu impact yang besar dalam bioindustri nanti. Kita dapat tackle yang ni untuk kita dapat pasarkan ke peringkat antarabangsa. So yang ini memang kita akan perlukan bekalan tumbuhan yang lebih banyak. Daripada segi ini akan memberi what we call benefit balik kepada komuniti dari segi kewangan dan bukan kewangan. Dari segi bukan kewangan mungkin kita boleh train mereka untuk memberi latihan bagaimana untuk menanam tumbuhan ni lebih cepat ataupun menghasilkan Tapi yang kita nak buat penyediaan ni semua memerlukan banyak kewangan juga. Daripada mana kita mendapat geran ataupun funding? Kita sangat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Kebanyakan dana yang kita gunakan dalam penyelidikan adalah support daripada Kerajaan Negeri Sarawak. And then mereka memberi mandat kepada SBC untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan. Dan oleh itu, kalau memberi mandat saja tidak mencukupi. So kita perlukan sokongan kewangan juga daripada kerajaan negeri. So mereka SBC sudah 20 tahun, so continuously support funding daripada kerajaan negeri adalah sangat penting. Selain itu kita juga mendapat dana daripada luar yang United Nations Development Program yang ni adalah untuk untuk yang mereka juga terlibat dalam projek pembangunan LISARA ni dengan Nature Sara. Ini grup yang UNDP ni lah yang memberi fund yang sebahagian sepanjang membuat penyidikan ini mesti terdapat beberapa limitasi yang berlaku ya. Adakah limitasi lain yang dihadapi? Okey, kalau kita tengok dari segi gap ataupun limitasi dalam penyelidikan dan pembangunan, especially kita di SBC kita banyak terlibat dengan tumbuhan hutan. Tumbuhan hutan ni dia agak susah sikit untuk ditanam. And then ini adalah satu benda yang baru. Dia berbeza dengan sayuran. You memang sudah tahu bagaimana basic nak tanam dia. Tapi kalau kita jumpa sesuatu tumbuhan yang baru yang dia memberi satu kesan yang bagus, and then bila kita temui yang ini adalah tumbuhan yang bagus, tapi ini adalah tumbuhan baru. So kita memerlukan kajian yang baru bagaimana nak hasilkan tumbuhan yang cepat ataupun menghasilkan benda yang kita nak tu cepat. Sebab kalau tumbuhan ni, kalau pokok dia ambil masa 3 ke 5 tahun. So untuk kita produce produk yang memang ada kesan yang sangat bagus and then demand market yang tinggi, kita tak boleh tunggu 3 ke 5 tahun untuk tumbuhan ni besar. So kita perlukan kajian yang mempercepatkan dia. Okay, selain itu juga kalau untuk dalam bidang pharmaceutical, dana yang besar sangat diperlukan di sana sebab dia memerlukan clinical trial yang melibatkan berjuta-juta untuk proses ni untuk make sure bahawa barang yang kita hasilkan selamat dapat diterima di peringkat antarabangsa and then memenuhi semua kriteria sebelum dapat dipasarkan di pasaran. Jadi banyak proses lah sebelum kita dapat
menginovasikan dan membangunkan sesuatu tumbuhan tersebut tadi kan. Jadi selain daripada itu, selepas kita menjumpai tumbuhan tersebut, kita harus membuat kajian dan proses untuk menanam dan untuk mempercepatkan lagi tumbuhan itu untuk kita membuat pembangunan dan inovasi. Banyak lagi yang akan kita informasi yang akan kita perolehi daripada Dr. Noreha selepas kita berehat selepas ini. Kita kembali lagi bersama dengan Dr. Noreha Mahidi daripada SBC. Kita dapati terlalu banyak sekali penyelidikan yang telah pun dilakukan di SBC. Apakah the highest achievement ataupun yang pernah di-achieve oleh SBC setakat ini, Dr. Noreha? Okey, yang kita paling proud, aset yang paling besar yang kita ada di SBC adalah Natural Product Library. Kalau kita tahu, selalu bila orang panggil library ni, orang akan ingat buku. Tapi untuk di SBC Natural Product Library, dia adalah plant extract ataupun microbe extract. Yang ni extract ni dia mempunyai nilai yang sangat tinggi yang akan boleh digunakan di dalam kajian lanjut nanti setelah kita membuat kajian mendalam berkaitan dengan ini. So sehingga sekarang, sehingga bulan Oktober ni, so kita dah ada sehingga 29,000 ekstrak microbe extract, yang ini daripada actinomycete dan fungus. And then kita juga ada lebih daripada 25,000 plant extract yang ada di dalam library kita di Sarawak Biodiversity Centre sekarang. And then selain tu kita juga dalam kerjasama penyelidikan dan pembangunan bersama syarikat Mitsubishi Corporation. So kita telah berjaya membina algae cultivation facility outdoor yang mana yang ini adalah yang paling besar di Southeast Asia. And then yang ini mereka menjalankan kajian berkaitan dengan algae bagi membolehkan development dalam apa kita panggil algae yang ada di Sarawak. Kita lihat potensi mereka pergi ke seluruh Sarawak and then tengok yang mana algae yang paling sesuai, yang dapat dimarketkan, yang dapat dipasarkan, yang untuk dihasilkan produk nanti. Selain tu, kalau kita berkaitan dengan produk yang melibatkan komuniti, sehingga sekarang kita telah signing agreement, benefit sharing agreement, yang mana kita memberi manfaat balik kepada komuniti yang terlibat dalam program ni. Kita ada 5 komuniti yang terlibat dalam projek Litsara, iaitu 2 daripada Bario, 2 daripada Lawas dan 1 daripada Kampung Kiding. So hasil jualan yang ni nanti sebahagiannya akan diberi balik kepada mereka. So untuk membantulah. Ini adalah salah satu return daripada komitmen komuniti ni yang terlibat dalam program-program yang kita dah pembabitan komuniti ini dan masyarakat ini juga akan sedikit sebanyak memberi impak kepada sosioekonomi Sarawak. Yes, especially bahagian rural development. Itu adalah salah satu kita punya target, di mana kita nak Sarawak dia target untuk dapat high income bagi tahun 2030. Tapi untuk kita pergi ke high income, kita tak boleh tinggalkan bahagian yang rural di kawasan pedalaman. So salah satu cara untuk kita mengurangkan gap dia, so kita perlu mencari apakah sosioekonomi yang dapat boost dia orang punya pendapatan di sana. And then salah satu dia adalah apabila kita ada engagement dengan komuniti di Sarawak. So penghasilan produk, penjualan produk ni nanti akan memberi balik pendapatan kepada mereka. So yang ini tak ada masalah untuk Sarawak mencapai negeri yang berpendapatan tinggi pada tahun 2030. Bagaimana komuniti ini terlibat? Adakah mereka terpilih ataupun memang mereka mendaftar sebagai terlibat di dalam pembangunan macam Litsara ni lah? Okey, pada mulanya dalam proses traditional knowledge documentation, so kampung-kampung yang terlibat ni dia memberitahu hasrat mereka kepada SBC yang mereka ingin terlibat dalam program
pendokumentasian tumbuhan. So di dalam proses yang ini kita kumpulan saintis daripada SBC dia akan pergi ke kampung-kampung tersebut untuk memberi penerangan apakah program tersebut, apakah manfaat dia. So, pada mula-mula memang kita hanya mendokumentasikan tumbuhan saja. Ini daripada situ, daripada proses pendokumentasian, ini tumbuhan yang terdapat yang dah dikumpul, ini kita akan tengok yang mana satu tumbuhan yang berpotensi yang dapat dihasilkan produk dalam jangka masa pendek. Contohnya macam Lik Sarah lah. Ya. So mereka approach SBC lah. Kita juga mengawal-awalkan yang bahawa kita menjalankan dokumentasi produk. Kita juga pergi ke ke residents bahagian daerah, and then kita memberi penerangan apakah kelebihan, kepentingan pendokumentasian tumbuhan, and then apakah hasil akhir yang kita boleh hasilkan daripada projek ini. Betul. So kemungkinan Dr. Noreha boleh mengkonklusikan kita punya topik pada hari ini, iaitu tumbuhan semula jadi yang untuk impact kepada ekonomi Sarawak, kan? Okey. Secara keseluruhannya pengetahuan tradisional ni sangat penting untuk kita preserve dia, and then daripada generasi ke generasi, dan tidak hanya dalam bentuk lisan. Selalunya lisan ni dia mudah hilang. So ini adalah amat penting untuk kita memberi kesedaran kepada umum bahawa proses dokumentasi ini penting, yang mana nanti dia akan masuk kepada penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan produk-produk ataupun kepentingan yang memberi impak kepada sosioekonomi di Sarawak, dan sekaligus ini boleh boost pendapatan, especially di kawasan luar bandar. Di kawasan pendalaman, kan? Oleh itu kita di kawasan pendalaman, apabila mereka ingin mengikuti rancangan ataupun program ini, mestilah mengikut tata cara ataupun guideline daripada SBC itu sendiri juga, bukan? Ya. Ada diterangkan. Selain daripada penerangan ke kampung-kampung, ada juga kempen-kempen yang dibuat. Ya, kita tidak hanya di kampung. Kalau kita pergi ke airport, kita memang ada wawakan kan? Apa yang ada, and then roadshow, ada kumpulan. Kita ada kumpulan public awareness di SBC. Mereka juga pergi ke sekolah, and then mereka terlibat dalam expeditions yang tidak hanya di Sarawak, and then di Semenanjung juga, and then di luar negara, untuk menguak-uakan apakah produk yang kita ada di SBC, dan untuk kita tahu yang sebelum apa-apa yang kita nak jalankan di kampung, kita perlu dapatkan prior informed consent. Kita perlu dapatkan consent daripada mereka dulu, sama ada mereka nak terlibat ataupun tidak. So kita tidak terus pergi just collect whatever. So kita perlu melindungi hak mereka. That's why researcher yang perlu nak datang buat kajian di Sarawak, mereka perlu permit dan untuk melibatkan pengetahuan tradisional. So mereka perlu dapatkan kebenaran awal, keizinan awal daripada komuniti yang hendak dijalankan kajian terlebih dahulu sebelum mereka dapat masuk dan menjalankan kajian. So kita ada researcher dari luar jugalah, ya? Yes. Daripada international ataupun daripada Semenanjung Malaysia? Dia tidak terlibat. Dia tidak tidak limit kepada di luar negara saja. Kita ada researcher daripada dalam negara dan luar negara. So sehingga sekarang kita ada 51 kolaborasi, kolaborasi melibatkan antarabangsa, akademia dan juga yang dalam negara, yang untuk kita lihat apakah potensi biodiversity di Sarawak. Okey, dengan mengetahui lebih mendalam Sarawak Biodiversity Center ini, kita mengetahui bahawa terdapat banyaknya penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersialan yang dilakukan oleh Sarawak Biodiversity Center itu sendiri. Mungkin kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Bersama saya, Christina Donali Abdullah, di dalam rancangan Bual R&D. Saya ucapkan Assalamualaikum dan salam hormat.